الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, kita masih lagi berada pada syarat istisna, syarat pengecualian yang digunakan oleh ulama usul. Okey, syaratus tsani kita pada muka surat yang ke-85. Syaratus tsani wa min syartihi ay yakuna muttasilan bil kalam. Falau qala jaa al-fuqaha'u thumma qala ba'da yawmin illa zaidan lam yasihha. Maknanya kalau nak menjadikan istisna itu satu istisna ataupun pengecualian yang sah, ia hendaklah bersambung dengan perkataan yang diungkapkan sebelum itu. Seperti datangnya para fuqaha itu. Kemudian selepas sehari baru dia kata melainkan Zaid. Itu tidak sah. Okay? Tidak sah. Kita terus lagi. Jawazut taqdimil mustasna على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره. Harusnya untuk didahulukan mustasna yang dikecualikan berbanding disebut dahulu apakah kelompok yang mereka mengecualikan daripadanya. Biasa kalau bahasa Melayu kita kata datang ke semua pelajar ada dalam kelas melainkan Ali. Tersebut dahulu pelajar yang ramai mustasna minhu, dan kemudian baru kita sebut mustasna Ali itu. Itu biasalah dalam bahasa kita. Jarang kita sebut kecuali Ali. Okay? Jarang kita gunakan kalimah kecuali Ali datang daripada pelajar itu. Itu bukan bahasa kita. Jarang digunakan dalam bahasa Melayu sedemikian. Okay. Cuma dalam bahasa Arab dia boleh kita mentakdimkan mustasna. Kita takdimkan dahulu. Instead of kita kata datang pelajar itu melainkan Ali, kita boleh kata Ali je yang tak datang di kalangan pelajar-pelajar itu. Dia boleh terbalik. Boleh ya, terbalik. Ataupun yang kedua, harusnya istisna, bolehnya kita mengecualikan daripada jenisnya dan lainnya. Nanti kita akan lihat apakah contoh dia. Okey, nak tengok bawah ni apa yang kita boleh tengok, tak apalah, kita ambil kat matan tu. Wa yajuzu taqdimul mustasna 'ala al-mustasna minhu nahu ma qama illa zaidan ahadun. Jadi kita kata bolehnya kita untuk mendahulukan mustasna ke atas mustasna minhu. Seperti contohnya tidak pun sesiapa yang bangun melainkan Zaid. Daripada seorang pun mereka itu. Dia macam itulah. Dia nak katakan tak ada seorang pun bangun. Yang bangun Zaid seorang je. Okay. Cuma di situ kalau kita perasan, dia tak sebut pun mustasna minhu dalam jumlah. Dia kata ahadun je. Okay. Maqama, kalau kita takdirkan macam ni. Maqama ahadun illa Zaidan. Tidak ada seorang pun yang bangun melainkan Zaid. Okay. Tidak ada seorang pun yang bangun melainkan Zaid. Itu bahasa kita lah. Okey, tapi yang penting poin yang kita faham, mustasna itu boleh berada di hadapan sebelum al-mustasna minhu. Okey, al-mustasna minhu. Kita terus lagi dengan matan supaya kita tidak tinggal cerita dia. Dan juga seterusnya, wa yajuzul istisna minal jinsi kama taqaddam. Okey, juga boleh kita mengecualikan daripada jenis yang lain berbanding kelompok itu sendiri. Contohnya, al-mustasna minhu itu adalah manusia. Tapi kita mustasnakan binatang. Contoh macam yang diberikan ini, dia kata, Ja'al qawmu illal hamira. Ataupun illal hamiru, boleh berlaku. Datang kaum itu, semua datang. Melainkan himar. So, himar itu bukan jenis manusia. Al-qawm itu adalah manusia. Kalimah kaum ini macam jamaah, adalah manusia. Kita tak kata pun jamaah minal baqarah, tidak. Kita tak kata pun sekumpulan lembu, jamaah baqarah, jamaah minal dajjaj, tidak. Itu bukan bahasa Arab.
Arab ada dia punya kalimah dia sendiri. Okay? Alright. Cuma dalam bahasa Arab, dia mengecualikan jenis yang lain daripada kumpulan yang lain. Semua datang. Ustaz datang, pelajar datang, yang tak datang kucing je. Contohnya tu. Kalau orang tu kita boleh terima lagi kucing. Tapi dalam bahasa Arab itu harus. Boleh. Kita mengecualikan jenis yang lain, mustasna ada jenis lain, mustasna minhu jenis yang lain. Okey? Itu poin yang nak disampaikan di sini. Okey. Apa yang boleh kita tengok, yang boleh kita cuba ambil fahamkan? Okey, tengok bawah ni ya. Nombor 1. Ni. Tengok bagaimana Imam Al-Qalyubi dia huraikan. Kita kata wayajuz, atas ni kata apa? Wayajuz istisna minal jins kama taqaddam. Kita dah bincang tadi. Wa min ghairihi, dan daripada lainnya. So, di situ ada nombor 1 tu, ada bawah tu. Dia kata yakni wa huwal munqati'. Benda tu macam munqati'. Kalau hantar tengok kalimah ni, kan dah kama taqaddam kan dah telah pun noktah. Tiba-tiba dah ada wa min ghairihi. Tapi ini adalah kalam sahibul matan, iaitu Imam Al-Juwaini. Kalau dalam matan tu dia kata wa yajuzul istisna'u minal jinsi wa min ghairihi. Macam itulah. So tak ada isu lah sebenarnya. Tapi cuma kata Al-Imam Al-Qalyubi, sahibul hasyah atau muhasyi, dia kata ni munqati'. Munqati' ni macam terputus. Wa dzakarahu istitradiyun. Tapi dia kata ini merupakan istitradi, merupakan benda yang umum. Marra annahu laisa minal mukhassasat. Ini bukan benda yang khusus untuk perkara ini. Wa syartu sihhatihi, tapi nak kita jadikan sah, syarat sahnya untuk mustasna. Dan mustasna minhu itu bukan benda yang, bukan jenis yang sama. Okey. Ayyakuna bainahu wa bainal mustasna minhu mulabasatan. Hendaklah benda itu, okey, jenis yang kita kecualikan itu ada mulabasah. Apa mulabasah ni? Labisah ni pakai. Mulabasah ni macam lebih kurang macam ada kesamaan. Talbis, kan, talbis. Talbis ni apa? Kita keliru ya. Saya keliru buku Ibn Jauzi kan, Talbisul Iblis, bukan belitan. Bahasa Melayu kita terjemah belitan iblis, tak sesuai belitan tu. Belitan tu mungkin bahasa mudah kot, tapi memang bukan belitan. Talbis tu kekeliruan yang dibawa oleh iblis. Nampak macam comel, rupanya dosa. Macam itulah. Nampak macam bagus baca Quran, tapi punya riak. Kan? Talbis tu yang panggil talbis. Dia pakaikan pakaian. Pakainya pakaian cantik, tapi rupanya Allah najis. Macam tu lebih kurang. Itu talbis. Mula basah ni apa? Kita boleh untuk kita istisna benda yang lain, jenis yang lain daripada jenis yang lain. Contohnya kita kata datangnya semua orang melainkan himar. Okey. Boleh kita buat macam tu, tak ada masalah dalam bahasa Arab. Melayu mungkin tak sesuai. Mungkin menyalahi daripada tata bahasa ataupun kita punya etika bahasa kita. Arab boleh. Tapi pastikan kaum ataupun orang dengan himar tu ada mula basah. Apa mula basah ni? Kena ada kesamaan lah. Ada benda yang kita boleh ukur perkataan datang tu. Datang kaum itu melainkan himar. Datang ustaz, datang pelajar, datang makcik, datang ketua kampung datang. Tak datang himar ataupun keldai tak datang. Walaupun nampaknya keldai itu satu kelompok atau jenis yang lain, tapi keldai itu dengan manusia ada mula basah. Apa mula basah dia? Kesemuanya boleh bersifat datang. Kesemuanya boleh bergerak dari tempat A kepada B. Makcik ke, orang ke, cikgu ke, semua boleh bergerak. Bergerak tempat A ke B itu dipanggil datang ataupun pergi. Juga dengan himar ataupun lembu, dia bergerak daripada kandang A kepada kandang B, namanya bergerak ataupun datang. Jadi, walaupun dia manusia, walaupun dia himar ataupun binatang, dia boleh berkongsi sifat mula basah. Berkongsi sifat datang. So, logik. Tapi kalau contoh bawah ni, kalau tak ada mula basah, qamal qaum illa su'banan.
Berdiri semua kelompok itu ataupun manusia itu melainkan ular. Ular tu macam mana kita nak gambarkan dia berdiri? Ular tidak ada fi'al berdiri. Ular tu mungkin menjala ataupun bergerak atau haraka ataupun mungkin itulah dia punya yang sifat-sifat dia. Berdiri tak boleh kita gambarkan kerana kalimah berdiri mesti akan tergambar ataupun yatabadaru akan masuk dalam otak kita, mesti ada kaki. Mesti ada tegak. Itu berdiri, qama. Tiba-tiba kita gunakan kalimah qama kepada ular. Tak boleh lah. Ataupun kita kata qamal qaum illa iblis. Berdiri kaum itu melainkan iblis. Lagi tak boleh terima. Walaupun iblis juga makhluk, tapi kita tak boleh gambarkan iblis tu berdiri. Kita pun tak nampak rupa dia. Jadi tidak ada mula basah. Jadi kata Syekh ni faham kita ialah kalau kamu nak mengistisnakan benda yang jenis yang lain. Ni binatang, ini orang. Ni binatang, tumbuhan. Boleh. Tapi kena ada sifat yang mereka berkongsi. Yang maknanya boleh harus dilontarkan perbuatan itu. Kalau kamu kata benda yang tidak logik, benda itu memang akan di-reject ataupun ditolak lah. Akan marfud ataupun orang makbul, tak boleh terima. Sanian, kedua. Asyartu. Sanian ni daripada apa ni? Sanian ni daripada apa? Okey. Istisna wa syurutuhu. Okey. Dah habis dah. Sekarang selesai bab istisna. Lah ni bab kita ialah berkaitan dengan asana syartu. Bab syarat. Syarat ni berbeza dengan istisna. Istisna pengecualian. Syarat ni apa syarat? Syarat ni ialah pensyaratan. Kadang-kadang dalam bab fiqh dia panggil taqyid. Taqyid. Mentaqyidkan, mengkait ataupun mengikat dengan sesuatu. Wa syartu al-mukhassis yajuzu ay yataqaddama 'ala masyruti. Nahwu in ja'aka banu tamimin fa'akrimhum. Syarat ini yang syarat yang mentaksis. Ini banyak dalam Quran. Ini banyak dalam nasul hadis Nabi SAW. Banyak. Syarat inilah yang membuatkan para ulama kita membuat banyak taksis ataupun ishtirak. Okay, ishtirak. Wajib semayang pada mereka yang akil balik. Kan? Itu kan dipanggil ishtirak tu. Syarat sah solat, berwudu, bertaharah, tutup aurat, menghadap kiblat. Kesemua itu adalah hasil daripada ilmu syarat yang merupakan satu kunci yang dianjurkan ataupun disusun oleh ulama usuliyin. Okay? Sebab benda tidak ada benda yang umum. Tunaikan zakat, kerjakan solat, memanglah itu nampak umum, tapi mesti ada syarat. Apakah syarat orang yang berzakat? Haul dan nisab. Kan? Dan juga tamlik lah, milkul tam. Jadi benda tu semua adalah merupakan syarat. Okay, syarat tu akhirnya terselah dalam kitab fiqh. Apakah ada syarat-syarat untuk bayar zakat, untuk solat, untuk pergi haji. Jadi benda itu semua terhasil dalam fiqh bermula daripada pemikiran usuliyin yang membentuk syarat tersebut. Syarat yang dipanggil syaratul mukhassis. Syarat yang mengkhususkan. Apa kata Syekh Al-Juwaini? Syaratul yajuzu ayataqaddam. Syarat itu boleh sahaja ianya mendahului masyrut. Apakah yang disyaratkan? Contohnya, in ja'aka banu tamimin fa'akramahum. Mana syarat dia? Syarat dia ialah in ja'aka tu. Okay, in ja'aka. Kalau datang kepada kamu itu banu tamim, maka hormatilah ataupun muliakan mereka, fa'akrimhum. In ja'aka itu dipanggil syarat. Syarat. Okay, apakah dia masyrut? Fa'akrimhum. Yang disyaratkan, yang kena buat, kamu muliakan mereka. Okay, tak ada masalah pun. Juga mungkin dalam bahasa Melayu pun tidak ada masalah perkara ini. Okey. Tu lagi. Nombor 3. Kenapa adanya ilmu ini? Kenapa adanya nota ini? Istisna, syarat dan sifat. Ini semua benda ni semua ada dalam nas hadis. Ulama kita, dia punya pemikiran ni walaupun kita tak nampak dalam buku mereka kotak-kotak. Hari ni kalau dalam tesis, dalam assignment antum semua, kita akan buat pembahagian klasifikasi. Kita akan buat division. Kita akan buat, kan itu kan kita punya otak kita kan nampak macam comel sikit lah. Nampak macam lebih saintifik padahal sama je pun.
lebih mungkin lebih well organized lah, lebih tersusun. Ulama dahulu memang buku dia tak ada kotak-kotak pun, macam ni lah buku dia. Tapi otak mereka telah pun ada division ataupun taksimat. Cuma mereka punya zaman, inilah buku mereka. Tapi otak mereka dah ada. Okay. Nas tu boleh ada istisna, boleh ada sifat, boleh ada syarat. Kalau kita buatkan dipanggil kharitatuz zahn ataupun peta minda, macam itulah bentuk dia. Akan ada pecah-pecahan, ada flowchart dan sebagainya. Apa nombor 3? Istisna, syarat, sifat. Ini semua ada dalam kita punya nas untuk membentuk sesuatu hukum. Membentuk sesuatu nas, membentuk sesuatu undang-undang. Kalau dalam kita dalam perbankan, dalam ekonomi, banyak kan kaedah-kaedah kan. Kaedah fiqh, yata'allaq bil maliyah, banyak. Ataupun qawaidul fiqh yata'allaq bil munakahat. Semua kaedah-kaedah itu, dia punya asas kepada pembentukannya adalah istisna, syarat dan juga dengan as-sifah. Nombor 3 apa as-sifatu? Wal muqayyadu bis-sifati yuhmalu alaihi al-mutlaqu. Bila ada muqayyad yang ditakyidkan dengan sifat, yuhmalu alaihi al-mutlaq, hendaklah dibawa ke atasnya benda yang mutlak. Mana alaihi tu alai apa? Yuhmalu alaihi apa? Alaihi al-mutlaq. Okey. Benda yang ditakyidkan dengan sifat, kita baca bawah tu. Kita baca dia punya syarah tu baru kita nampak jelas. Apa dia kata? Qawlu bis sifati wa hiya al-mukhassisu as-salisu wa hiya al-qasru al-hukmi ala ba'di afradil 'ami. Jadi yang mentakhsiskan yang ketiga. Yang pertama istisna, yang kedua syarat, yang ketiga sifat. Sifat ni dipanggil mukhassis. Dia yang mengkhususkan perkara itu. Apa dia? Qasrul hukm ini kita menterhadkan hukum kepada beberapa unit individu sahaja. Bukan semua manusia, tapi sekelompok sahaja. Itu dipanggil bisifat. Kita takhsis bisifat. Waqtafa al-musannifu an zikriha bi dzikril mutlaq wal muqayyad liqurbihi minha. Maka pengarang mengatakan kalimah muqayyad dan juga mutlaq. Okey. Wa baqiya min al-mukhassisat al-muttasilati al-ghayati kama marra. Nanti akan adalah lain-lain punya mukhassasat itu kemudian. Okey. Cuma dia kata wal muqayyadu bis sifati, perkara yang ditakyidkan dengan sifat, yuhmalu alaihi al-mutlaq, dibawakan ke atasnya mutlak. Maknanya benda yang bila ada sifat itu perlu ditakyidkan kepada mutlak. Bahasa apa pakai ni? Macam ni. Bila disebut benda tu dengan sifat tu sebenarnya perlu sifat tu merupakan takyid. Perlu kita letakkan kepada benda yang mutlak. Contoh, dia kata contoh. Ada tak? Contohnya kata qarraqabati quyyidat bil iman fi ba'dil mawadi'i. Raqabah ni apa? Bukan iman. Iman ke aiman ni? Raqabati quyyidat bil iman. Betul lah iman. Contohnya raqabah. Raqabah ni apa? Hamba. Fatahri raqabati min qabli ayyatamassa, dalam surah Al-Mujadalah. Fatahri raqabati mu'minatin wadatin musallamatu ila ahli illa an yasaddaqu, surah An-Nisa, tentang dia panggil apa? Tentang fidyah ataupun diat membunuh dengan tidak sengaja. Kemudiannya fatahri raqabati mu'minah dalam surah Al-An'am, tentang dia panggil sebagai kita punya kafarah sumpah. Ada 3 tempat dalam Quran. Pertama surah Al-An'am, dipanggil kita kena mendekatkan hamba. Fatahri raqabah, kalau kita bersumpah kita langgar sumpah. Nombor 2 dalam surah An-Nisa, bunuh tidak sengaja. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Ada dia punya ayat dia kan. Jadi benda tu ada juga dipanggil, dia kata fatahrir raqabati mu'minah. Kamu kena bebaskan hamba yang beriman. Tadi dalam surah An'am hamba sahaja. Dalam surah An-Nisa hamba yang beriman. Dalam surah Al-Mujadilah
fatahrir raqabatin mu'minatin min qabli an yatamassa. Kamu dah buat zihar, kamu nak kembali kepada isteri kamu, kamu kena membebaskan hamba yang beriman sebelum kamu sentuh isteri kamu. Oh, dua tempat sebut hamba yang beriman. Satu tempat sebut hamba sahaja. Okey. Nampak tak? Di situ, jadi iman itu, hamba, tiga-tiga tempat kata ada hamba. Cuma dua tempat mengatakan hamba yang beriman. Iman itu adalah sifat kepada hamba. Jadi, hamba itu ditakyidkan dengan sifat. Jadi, hamba itu mutlak. Iman itu adalah muqayyad dia. Itu maksud dia, itu maksud awal muqayyadu bisifati yuhmalu alaihi mutlaq. Hendaklah dibawa ke atasnya mutlak. Benda yang kita takyid dengan sifat, sebenarnya dia sebelum tu ada yang mutlak. Apakah mutlaknya? Hamba. Apakah takyid bersifat dia? Hamba yang beriman. Itu maksud dia. Itu maksud macam ni. Apa yang disebutkan oleh Sahibul Matan. Itu Sahibul Matan. Okey, oleh itu contohnya bila ada sifat itu mesti kita setting. Sifat ini mesti benda yang taqyid bisifati ini mesti sebenarnya dia letakkan ke atas benda yang mutlak. Okey. Seperti tadilah yang kita bincang tu. Raqabah itu ataupun hamba itu. Raqabah ni hamba Raqabah ni kita punya tengkuk ni. Tapi disebut raqabah ni tengkuk menggambarkan hamba. Menggambarkan kiasan ataupun majaz kepada hamba ni. Kalau kita dia hamba, kita boleh ikat. Mana bukan ikat. Kita boleh kontrol dia. Seolah kata kita dah ikat leher dia. Itu panggil raqabah. Juga kalau dalam bahasa lain, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kalau raqabah ni menggambarkan kita punya hamba lah. Jadi bila kita punya hamba tu, kita orang yang kita gagahi. Kita boleh khahir dia. Kita boleh paksa dia lah sebab dia hamba kita. So digambarkan macam kita mengikat ataupun mentakyid dia punya raqabah ataupun leher. Macam lembu lah takyid kan. Tapi bukan lembu orang. Tapi itulah gambaran lah majaz ataupun kinayahnya. Ataupun contoh lain dalam bahasa Arab dia panggil darbul unuq dia panggil. Darbul unuq. Fa'adribul darbul unuq. Darbu ni pukul. Unuq ni apa? Unuq ni tengkuk. Dalam bahasa Arab dia tak panggil aku akan bunuh dia. Boleh juga. Fa'aqtuluh. Dalam bahasa Arab lah, aku akan bunuh dia. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa hadis, para sahabat Nabi kadang-kadang disebut fa'adribul unuqah. Aku akan pukul dia punya tengkuk. Bahasa kita lah. Kalau dalam bahasa fiqh pun dia panggil darbul unuq. Hukuman apa? Darbul unuq. Pukul tengkuk, bukan pukul. Itu pancung maksudnya. Tapi itu bahasa dia. Okay, bila kita darbul unuq ni maknanya matilah. Pancung lah. Itu bahasa-bahasa Arab yang kita kena familiar lah kalau kita baca kitab. Jangan terjumpa nanti darbul unuq, kita pun buka kamus. Darbu pukul. Unuq tengkuk. Oh, pukul tengkuk rupanya. Bukan. Dia pancung. Dia pancung. Kalau dekat pondok petani, dia panggil pukul tengkuk. Panggil. Pukul tekak. Dia bahasa dia lah. Tapi hakikat ni bunuh. Bunuh. Tapi itu bahasa Arab. Okay? Maka bila ditakyidkan hamba itu dengan iman, fi ba'dil mawadhi'i pada setengah tempat. Khasnya dalam kes-kes kafarah qital. Itu syarah Imam Al-Mahalli. Utliqat fi ba'dil mawadhi'i. Tetapi pada tempat yang lain tidak pun disebut mukminah. Tadi anda dah terangkan dalam Quran ada 3 tempat. Dalam kafarah sumpah disebut raqabah sahaja. Okey. Dalam kafarah bunuh tak sengaja disebut raqabati mukminah. Dalam kifarah zihar disebut raqabati mukminah juga. Jadi kalau kita buat ihsaiyat, kita buat statistik, ada 3 tempat dalam Quran tentang perkataan kafarah. Caranya ialah dengan kafarah ataupun dengan membebaskan hamba. Tapi hamba tu 2 tempat disebut raqabah mukminah. Raqabah mukminah maknanya hamba yang beriman. Bukan mukminah tu bukan perempuan yang beriman ni, bukan. Raqabah tu hamba, mukminah tu beriman. Kenapa mukminah? Kenapa tak mukmin? Yalah dalam bahasa Arab kan nak tatabuk. Dah nama raqabah ta marbutah, mukminah pun ada ta marbutah.
Tapi maknanya bukanlah hamba perempuan, tidak, hamba yang beriman. Okey. Tetapi satu tempat dalam zihar ataupun dalam kes sumpah dia sebut tak ada mukminah. Tak ada mukminah. Jadi apa yang kita nak boleh faham? Dalam mazhab Hanafi, golongan fuqaha, okay, kita ada dua mazhab kan dalam usul. Tapi sebenarnya ada banyak mazhab dalam usul. Boleh baca ada satu kitab tarikh ataupun tarikh wa madahib wa madaris usul fiqh. Ada tarikh sejarah, mazhab dan sekolah-sekolah pemikiran usul fiqh. Bukan sahaja yang paling masyhur kita lah usuli ataupun syafi'iyah, hanabilah, malikiyah. Kemudiannya ada juga dalam masa yang sama fuqaha daripada Hanafiyah. So dua term tu kena aware. Bila disebut tariqatul usuliyin, itu merupakan cara ulama usuli yang terdiri daripada Syafi'i, Hambali dan Maliki. Bila dia kata tariqatul fuqaha, itu merujuk kepada Al-Imam Abu Hanifah, Abi Yusuf, Muhammad Hasan Al-Syaibani dan kawan-kawan dekat Kufah. Okay, itu dua benda tu kena aware lah dalam kita belajar ilmu usul fiqh. Kalau dia kata tariqatul usuliyin, itu Syafi'iyah, Maliki dan juga dengan Hambali. Kalau dia kata tariqatul fuqaha, itu banyak dengan Hanafiyah. Jadi Hanafiyah bila dia deal dengan nas macam ni, terus dia kata bergantung kepada tempat tu. Takhsis. Kalau dalam kifarah sumpah kata hamba. Dalam kifarah bunuh orang kata hamba beriman, itu hamba beriman. Mana jangan tukar-tukar. Itu merupakan benda yang sabit. Bagi mazhab kita usuli, tak. Kita yuhmalu mutlaq alal muqayyad. Okey, kita bawa mutlak itu kepada muqayyad. Yakni walaupun dalam kifarah sumpah tu tak sebut tentang hamba yang beriman, disebabkan tempat lain kata hamba beriman, kita bawa tarik. Maknanya ketiga-tiga tempat dalam semua kafarah, sumpah, bunuh orang, zihar dan sebagainya, nak bebaskan hamba yang beriman. Tak ada istilah hamba kafir, tak ada. Okey. Itu tariqat usuliyin. Itu tariqat kita punya tariqat lah. Kita punya mazhab kita Syafi'i. Antum baca fiqh pun antum akan nampak lah. Bila namanya bebaskan hamba beriman. Tak ada istilah hamba tak beriman. Okey. Kenapa lah? Macam mana mereka ni boleh faham lagu tu ni? Itu kalau kita buka fiqh, kita nampak dah siap dah. Bebaskan hamba beriman. Kifarah qital tak sengaja, kifarah bunuh tak sengaja, bebaskan hamba beriman. Kifarah sumpah, bebaskan hamba beriman. Kifarah zihar, bebaskan hamba beriman. Kalau ada kifarahnya berjima istri siang Ramadan, juga sama juga. Hamba beriman. Yang pertama lah fi maqamin wahidin. Okay. Jadi kita pun tanya macam mana? Macam tu jawapan dia. Bagaimana ulama usul sampai ke tahap itu? Inilah jawapan dia. Sebab mereka taqyidkan sifat itu kepada benda yang mutlak. Bila ada nas lain mengatakan raqabah mu'minah, ada nas yang katakan raqabah sahaja, ada nas mengatakan hamba beriman, ada nas kata hamba sahaja, dia terus taqyid ataupun yuhmal mutlaq alal muqayyad. Dibawa tarik, dibawa mutlak itu, apakah mutlak? Hamba je. Dibawa pergi kepada muqayyad. Dibawa daripada hamba sahaja pergi kepada hamba beriman. Kesimpulannya, kesemua kifarah membebaskan hamba yang beriman. Kenapa? Apa membebaskan? Itu maksud dia. Ini tariqatul usuliyin, dipanggil yuhmal mutlaq alal muqayyad. Kita bawa mutlak kepada muqayyad. Kalau fuqaha Hanafiyah dia tak bawa, dia kekalkan mutlak dengan cara mutlak, muqayyad cara muqayyad. Itu beza di antara kita dan juga tariqatul fuqaha. So kita fahamlah macam mana hukum tu boleh terjadi ya. Macam mana boleh dia kata semua kafarah sama pada makam wahid, pada pilihan pertama bebaskan hamba beriman. Sedangkan Quran kata hamba je. Mana-mana mandainya mazhab Syafi'i dengan Hambali ni, mana mandai. Kita dah mula nak kononnya kita
lagi pandai lah baca kitab kan. Tak sesuai ni, tak ikut Quran ni. Konon kita pandai. Bila kita baca mereka punya tarik, kita faham mereka ni yuhmal mutlaq alal muqayyad. Bagi mereka, kesemua yang mutlak itu kena bawa kepada muqayyad. Ihtiyatan, berhati-hati. Lebih afdal lah. Adakah ni melanggar nasul Quran? Soalan kita. Dah Allah kata kifrat sumpah tu hamba je. Hamba lah, mana-mandai nak kata hamba beriman pula. Apa kita jawab? Kita katalah, kan setiap kalimah itu tidak semestinya qat'i. Walaupun dia qat'iyah tu sebut, tapi dia zanniyat dilalah. Kan? Dia zanniyat dilalah. Walaupun kamu kata itu Quran, tapi dia dari segi kefahamannya adalah zanni. Tak salah kalau kita kata hamba yang beriman. Jawapan senang, tak payah pun. Tak payah pun kita nak kelepet buat macam ni kan. Senang je. Loh, memanglah Quran tu Quran. Tapi petunjuknya itu ke arah mana, itu zanni, spekulatif. So kita boleh kata je hamba itu beriman. Satu, sebelum kita habis, share sebuah kisah, sebuah cerita lah. Ada yang tu boleh tengok dalam internet, dalam YouTube. Bila seorang profesor dekat Azhar, bukan Azhar ni, kat Mesir lah. Mesir ni dia Azhar atau Azhar juga. Mengaku juga, banyak juga yang profesor mengaku pun ada juga. Bukan mengaku lah, dia macam kononnya pandai gila, dia buat mazhab sendiri lah. Tapi bukan Azhar lah, dia profesor yang dekat universiti, kat American University ke, kat Universiti Cairo ke, macam-macam lah kan. Jadi seorang profesor ni, Prof dia panggil CC, bukan dia punya presiden, namanya Prof CC. Dia pun berucap di hadapan satu muntada, satu seminar. Dia membawa ataupun menyeru kepada dakwah jadidah ataupun taksis tajdid dipanggil. Kita buat benda yang baru, fiqh baru. Bukan lagi kita hanya ikut mazhab 4, tukar semua. Usul fiqh tukar, kaedah fiqh tukar belaka lah. Mana buat baru. Dengan alasan apa? Kesemua nasul Quran itu adalah zanniyah. Okay. Dia berucap ni di hadapan ulama Azhar. Yang ada situ Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar. Mana dia masa dia berucap tu, dia nak buat taksisul qawaid jadid, dia panggil, nak mengasaskan fiqh yang baru. Okay. Depa tak takut, dia orang ni kalau ada idea dia melontar je, kena bantai tu nombor 2. Yang penting cakap dulu. Okay, itu Arab lah. Arab yang biasa macam tu. Jadi bila dah habis dia berucap, Syekhul Azhar pun dengan penuh beradab minta mic, aku nak sikit komen lah. Ta'qib dia panggil, ta'qib. Ataupun dia panggil sebagai pendiskusi. Okay, ta'qib. Dia kata apa? Dia kata, kamu tadi mengucapkan bahasa-bahasa, term tu ambil daripada term ulama dahulu. Zanniyah, qat'iyah, semua tu term-term dahulu. Term ulama dulu yang buat. Tapi kamu nak buat benda yang baru. Apa dia benda baru? Nak buat fiqh baru, mazhab baru. Kalau boleh, janganlah. Kalau nak buat benda baru, janganlah menumpang dengan yang lama. Duk pakai zanniyah, qad'iyah, ijma', qiyas, aslul furu'. Itu semua term ulama dahulu. Tapi kamu agak biadab lah kan. Pakai benda lama, pakai term lama tapi nak buat benda baru. Jadi itu bukan tajdid dia panggil. Itu benda yang sama. Jadi itu merupakan jom. Itu merupakan komen lah, maknanya satu benda yang perlu kita lihat betul-betul lah. Nak ajak tajdid tu, kita kena tajdid tu biar tajdid fi baiti abi dipanggil. Kalau nak buat pembaharuan, ikut framework yang dah siap. Saya ada rumah tapi saya nak buat cantik sikit, tambahlah bilik, tambahlah perhiasan. Itu tajdid yang bagus. Bukan saya ada rumah, nak buat rumah yang baru. Itu maknanya kita buat benda yang baru. Apa dah ada rumah, dia panggil tahsil hasil. Kita buat benda yang tak ada maksud lah, buat kerja 2 kali. Okey, itu sebagai satu perkongsian akhir. Ulama-ulama usul bagaimana mereka punya kaedah tahlil, kaedah analisa. Bagus ya. Okay, nanti kita akan lihat taksis yang berbentuk munfasil insya-Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.